Roma 8. Sekarang tidak ada lagi hukuman bagi mereka yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Hal itu demikian kerana hukum Roh Allah yang menyebabkan kita hidup bersatu dengan Kristus Yesus sudah membebaskan aku daripada hukum dosa dan kematian. Perkara yang gagal dilakukan oleh Taurat kerana tabiat manusia lemah sudah dilakukan oleh Allah. Allah mengalahkan kuasa dosa yang ada dalam tabiat manusia dengan mengutus anaknya sendiri yang datang dalam keadaan manusia yang cenderung berbuat dosa untuk menghapuskan dosa. Allah berbuat demikian supaya kehendaknya yang dinyatakan di dalam Taurat dapat kita lakukan dengan sepenuhnya dalam hidup kita yang menurut kehendak Roh Allah dan bukan menurut kehendak tabiat manusia. Orang yang hidup menurut kehendak tabiat manusia, fikiran mereka dikuasai oleh tabiat manusia. Orang yang hidup menurut kehendak Roh Allah, fikiran mereka dikuasai oleh Roh Allah. Jika fikiran kamu dikuasai oleh tabiat manusia, hal itu mengakibatkan kematian. Tetapi, jika fikiran kamu dikuasai oleh Roh Allah, Allah akan mengurniai kamu hidup dan kedamaian. Seseorang yang fikirannya dikuasai oleh tabiat manusia menjadi musuh Allah. Orang itu tidak mentaati hukum Allah, dan sebenarnya dia tidak dapat mentaati hukum Allah. Orang yang hidup menurut tabiat manusia tidak dapat menyenangkan hati Allah. Tetapi, kamu tidak lagi hidup menurut tabiat manusia. Kamu hidup menurut kehendak Roh Allah, jika Roh Allah menguasai hidup kamu. Sesiapa tidak mempunyai Roh Kristus, orang itu bukan milik Kristus. Tetapi, jika Kristus hidup dalam diri kamu, Roh Allah mengurniakan hidup kepada kamu, walaupun badan kamu akan mati kerana dosa. Hal itu demikian kerana kamu sudah berbaik semula dengan Allah. Jika Roh Allah yang membangkitkan Kristus daripada kematian hidup dalam diri kamu, Dia yang membangkitkan Kristus daripada kematian itu juga akan menghidupkan badan kamu yang fana. Dia melakukannya dengan Roh-Nya yang hidup dalam diri kamu. Oleh itu, saudara-saudaraku, inilah kewajipan kita. Kita tidak boleh hidup menurut kehendak tabiat manusia. Jika kamu hidup menurut tabiat manusia, kamu akan mati. Tetapi jika dengan kuasa Roh Allah, kamu mematikan semua perbuatan kamu yang berdosa, kamu akan hidup. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah ialah anak-anak Allah. Roh yang dikurniakan oleh Allah kepada kamu tidak memperhamba kamu, sehingga kamu hidup dalam ketakutan. Sebaliknya, Roh Allah menjadikan kamu anak-anak Allah, dan dengan kuasa Roh Allah, kita memanggil Allah Bapa, ya Bapakku. Roh Allah bersama dengan roh kita menyatakan bahawa kita anak-anak Allah. Kerana kita anak-anak Allah, kita akan menerima berkat-berkat yang disediakan oleh Allah untuk umat-Nya. Bersama dengan Kristus, kita juga akan menerima segala yang sudah disediakan oleh Allah untuk Dia. Kerana jika kita menderita bersama-sama Kristus, kita juga akan mendapat kemuliaan-Nya. Pada pendapatku, segala penderitaan yang kita alami sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan ditunjukkan kepada kita. Dengan penuh kerinduan, alam semesta menanti-nantikan masanya Allah menunjukkan anak-anak-Nya. Alam semesta sudah dibiarkan menjadi sia-sia, bukan kerana kehendak sendiri, tetapi kerana Allah menetapkannya demikian. Meskipun demikian,
Ada juga harapan bahwa pada suatu hari alam semesta akan dibebaskan daripada kuasa yang menghancurkannya, lalu menikmati kebebasan dan kemuliaan dengan anak-anak Allah. Kita tahu bahawa sehingga saat ini alam semesta merintih kesakitan seperti kesakitan yang dialami wanita yang bersalin. Bukan sahaja alam semesta yang merintih, tetapi kita juga merintih dalam batin. Kita yang sudah menerima Roh Allah sebagai kurnia Allah yang pertama pun masih menunggu masanya Allah menjadikan kita anak-anaknya dan membebaskan diri kita seluruhnya. Kerana dengan berharap kita diselamatkan. Tetapi jika kita boleh melihat apa yang kita harapkan, maka hal itu bukan lagi harapan. Siapakah mengharapkan sesuatu yang sudah dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan sesuatu yang belum kita lihat, kita menunggu dengan sabar. Begitu juga Roh Allah datang menolong kita yang lemah ini. Kita tidak tahu bagaimana kita patut berdoa. Roh itu sendiri bermohon kepada Allah dengan erangan yang tidak dapat diutarakan dengan kata-kata. Allah yang mengetahui isi hati manusia mengerti apa yang dimaksudkan oleh Roh itu. Kerana Roh itu bermohon kepada Allah bagi umatnya sesuai dengan kehendak Allah. Kita tahu bahawa Allah mengendalikan segala hal sehingga menghasilkan yang baik bagi orang yang mengasihi Dia dan yang sudah dipanggilnya sesuai dengan rancangannya. Mereka yang sudah dipilih oleh Allah juga telah ditetapkannya dari dahulu supaya menjadi seperti anaknya, Yesus Kristus. Dengan demikian, anak itu menjadi yang pertama antara banyak saudara. Begitulah Allah memanggil mereka yang telah ditetapkannya dari dahulu. Allah membolehkan mereka yang dipanggilnya itu berbaik semula dengan Dia, dan Allah memberikan sebahagian daripada kemuliaannya kepada mereka yang dibolehkannya berbaik semula dengan Dia. Oleh itu, apakah yang boleh kita katakan sekarang tentang semua itu? Jika Allah berpihak kepada kita, siapakah dapat melawan kita? Allah tidak menghalang anaknya mengalami penderitaan, tetapi mempersembahkan anaknya sebagai kurban untuk kita semua. Jika Allah mengurniai kita anaknya sendiri, tidakkah Dia akan memberikan segala sesuatu yang lain? Siapakah berani menuduh kita, umat yang sudah dipilih oleh Allah? Tiada seorang pun, kerana Allah sendiri menyatakan kita tidak bersalah. Siapakah dapat menyalahkan kita? Tiada seorang pun, kerana Kristus Yesus membela kita. Dialah yang sudah mati, bahkan sudah dibangkitkan daripada kematian dan berada di sebelah kanan Allah. Apakah yang dapat menghalang Kristus mengasihi kita? Tiada sesuatu pun dapat menghalang Kristus mengasihi kita. Baik kesusahan, kesukaran, penganiayaan, kelaparan, kemiskinan, bahaya maupun kematian. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab, sepanjang masa kami menghadapi bahaya maut kerana Engkau, kami diperlakukan seperti domba yang akan disembelih. Tidak, dalam semuanya kita mendapat kemenangan yang sempurna daripada Dia yang mengasihi kita. Aku yakin bahawa tiada sesuatu pun dapat menghalang Kristus mengasihi kita. Baik kematian maupun kehidupan, baik malaikat maupun penguasa lain di angkasa, baik hal-hal yang berlaku sekarang maupun pada masa yang akan datang, baik hal-hal yang di langit maupun yang di bumi. Tidak ada sesuatu pun di alam semesta yang dapat menghalang Allah mengasihi kita.
seperti yang sudah ditunjukkannya melalui Kristus Yesus Tuhan kita.